Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للحل والدلال لخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini, dan insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ini kita sambung pada hadis yang ke-31 di bawah tajuk keutamaan zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Hadis Hasan, rawahu Ibnu Majah. Hadis pendek tuan-tuan, malam ini pendek saja. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abul Abbas Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah datangnya seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amalan yang jika aku kerjakannya maka Allah dan manusia akan mencintai itu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya engkau akan dicintai manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik tuan-tuan, malam ini kita baca satu hadis yang agak ringkas dan pendek, tetapi sangat mendalam huraiannya dan maksudnya, dan ia memberikan panduan yang cukup baik dalam kehidupan kita, kan? Pendidikan yang cukup baik dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita huraikan hadis ini, seperti biasa kita sebutkan tentang biografi secara ringkas perawi hadis ini, yang mana ini pertama kita jumpa dalam hadis 40 ini perawi yang pertama kita jumpa yang bernama Sahal bin Sa'ad atau digelar sebagai Abul Abbas. Nama beliau ialah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid bin Sa'labah bin Harithah bin Amr
bin Al-Khazraj bin Sa'idah bin Ka'ab bin Al-Khazraj As-Sa'idi. Digelar ataupun kunyahnya sebagai Abul Abbas. Dan dikatakan juga kunyahnya ataupun gelarannya juga adalah Abi Yahya. Selain itu, beliau merupakan sahabat Nabi SAW yang masyhur. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad. Kita tengok berapa jumlah ni. Dikatakan nama beliau pada asalnya sebelum masuk Islam namanya Hazan. Hazan ni maksudnya duka cita ataupun sedih. Hazan ni duka cita ataupun sedih. Maka bila dia masuk Islam, Nabi SAW sendiri menukarkan namanya kepada Sahal. Sahal ini maksud gembira, senang, mudah, yang lebih positif. Sebab itu kadang-kadang kalau kita memberikan nama kepada anak, kena ambil kira juga maknanya. Kena ambil kira juga maknanya. Kadang-kadang ada juga nama yang tidak ada makna, tetapi dia membawa kepada dia adalah diambil daripada nama-nama yang baik. Contohnya kita ambil nama-nama Nabi, yang mana nama-nama Nabi ni confirm lah, nak diterjemah tak terjemah pun apa maksud nama Ibrahim, Musa, Yaqub, Yusuf, yang nama Nabi. Ada juga orang yang bila dia ambil nama, berikan nama kepada anak, dia ambil daripada Al-Quran. Betul dah, wah, nama ambil daripada Quran, tapi salah ambil, salahlah maknanya. Contoh ada orang nama Al-Anfal, harta rampasan perang, ambil daripada Quran. Fir'aun pun nama dalam Quran, kan? Perkataan ataupun nama tu pun ada cerita dalam Al-Quran. Tapi jangan sebarang-sebarang kita ambil. Nak ambil anak, nak ambil nama letak dekat anak, anak baru lahir nak bagi nama dekat anak, kononnya ambil daripada Quran, tapi kena rujuk dulu. Kena rujuk ustaz-ustaz, imam, pakar-pakar, yang faham makna dan tahu cara kegunaan yang sesuai, boleh ataupun tak boleh. Dulu zaman Nabi SAW ada orang nama Hazan. Inilah sahabat ni lah, Hazan, maksudnya sedih. Maka Nabi SAW tukar kepada Sahal. Bila masuk Islam, Nabi tukar kepada Sahal. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, hamba Ka'bah. Tapi Rasulullah tukar kepada Abdullah, hamba kepada Allah. Kalau kita menggunakan Asma'ul Husna, kita beri nama anak, Asma'ul Husna, maka depan dia kena letak Abdu, hamba, Abdu. Abdul Karim, Abdul Hamid, Abdul Rahman, Abdul Rahim, letak Abdu. Ada orang kadang-kadang dia pakai nama Asma'ul Husna, betul dah. Memang dalam hadis Nabi, ada hadis Nabi SAW, Nabi sarankan sebaik-baik nama adalah nama yang diberikan kepada anak itu adalah antaranya Abdullah, ataupun nama-nama yang diambil daripada Asma'ul Husna, nama-nama para Nabi dan sebagainya. Tapi cuma kena tahu cara guna, cara pakai ataupun cara letak nama tu. Kalau nama Asma'ul Husna, letak Abdul kat depan. Ada orang letak nama Muhammad Azim, Azim tu Asma'ul Husna, tapi tak letak Muhammad kat depan. Kalau Muhammad Abdul Azim, tu baru betul. Muhammad Abdul Karim, tu tak betul. Tapi jaranglah orang letak Muhammad. Kalau Abdul je lah, jarang letak Muhammad, letak Abdul. Tapi kalau pakai Asma'ul Husna, letak kat depan Abdul. Baik, tu sikit lah selingan berkaitan dengan nama. So jangan sebarang-sebarang kita beri nama anak. Kadang-kadang ada orang dia nak gabung nama mak, gabung nama ayah, gabung nama mak, gabung nama ayah, bagi ke anak. Kalau maknanya okey lah, sebutannya okey. Tapi jangan nama pelik-pelik pula. Sekarang nama sampai 3-4 lapis nama, nama sampai 3-4 lapis. Esok nanti anak dia nak masuk sekolah tadika ke apa, nak tulis anak kita nak tulis nama sendiri, panjang lah. Bapak dia pun ramai, bapak dia pun dah 3 nama, Muhammad Abdul Karim contoh. Bapak dia pun dah ada 3 nama lah. Nama dia lagi mungkin 4-5 panjang-panjang. So benda tu kita kena ambil berat juga. Tak salah benda tu, cuma kita kena jana, perhatikan dan juga teliti. Kena ada penelitian dalam peletakan nama, dalam peletakan nama untuk anak kita. Ada juga nama-nama yang maksud yang baik,
nama-nama para syuhada, nama-nama sahabat sebagainya. Tapi ada juga nama-nama yang agak berat. Contohlah nama-nama agak berat. Contoh orang suka letak nama kita kenalkan dalam sejarah Sumayyah contoh. Zinarah. Ini kalau orang perempuan lah, anak perempuan. Sumayyah Zinarah. Bagus, dia memang sahabiah ataupun sahabat Nabi SAW. Sumayyah wanita pertama yang syahid. Sejarahnya panjang. Tapi ulama kata itu antara nama yang agak berat juga. Namanya agak berat. Wallahu alam, mungkin dari sudut pandangan ulama sahaja, boleh letak tak menjadi masalah. Mungkin anak tu mungkin jadi dia mungkin lemah ke apa sebagainya, wallahu alam lah. Mungkin itu pandangan ulama sahaja, so saya utarakanlah. Baik. Jadi Sahal bin Sa'ad ini dia masuk Islam dan Nabi tukarkan nama dia. Nabi tukarkan namanya yang maksud yang lebih sedap. Dan dia bukan sahabat yang pertama Nabi tukar nama. Bukan sahabat, di antaranya yang Nabi tukarkan nama. Contoh nama yang lain. Ada yang tak masuk Islam tapi Nabi tukar nama. Abul Hakam. Di Mekah dulu, zaman jahiliah dulu, ada seorang nama asalnya Amru bin Hisham. Nama sebenarnya Amru bin Hisham. Kemudian di Mekah, kerana dia ni kononnya orang yang sangat bijaksana, paling bijaksana di Mekah, maka orang-orang Mekah gelarkan dia, orang-orang Quraisy gelar dia sebagai Abul Hakam, bapa bijaksana. Abul Hakam. Nama dia Amru bin Hisham. Tapi kerana dia lawan Islam, dia lawan Nabi, dia ancam dia nak bunuh Nabi sebagainya, dibuat jahat kepada kaum muslimin sebagainya, maka Nabi gelarkan dia sebagai Abu Jahal. Orang Mekah, Arab Quraisy panggil dia Abul Hakam, bapa bijaksana. Kononnya lah bijaksana. Tapi sampai pada Nabi, Nabi panggil dia Abu Jahal. Bila dibunuh, bila mana dia mati, dia terbunuh dalam perang Badar, Nabi pergi dekat mayat Abu Jahal, mayat Abu Jahal kata, haza fir'aun min ummati. Inilah Fir'aun dalam umatku. Sampai Nabi gelarkan dia Abu Jahal sebagai Fir'aun terus. Itu sikit sebanyak kita cerita pasal nama. Baik. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, mengikut penjumlahan ataupun catatan para ulama hadis, banyak 188 hadis. 188 buah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada sahabat-sahabat yang lain, yang dibelajar daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebab kata Az-Zuhri, ketika mana Nabi SAW wafat, Sahal bin Sa'ad ini ketika itu usia dia 15 tahun. Dia masih muda lagi. Jadi usianya tak panjang, tak lama dia bersama dengan Nabi SAW. Walaupun demikian, tapi disempat meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, dan campur dengan sahabat-sahabat yang lain, lebih kurang 188 buah hadis. Baik. Dan dikatakan Sahal bin Sa'ad ini seorang yang hidup panjang, usianya panjang. Kata Al-Waqidi, beliau hidup selama 100 tahun. Dan ada yang pendapat mengatakan beliau hidup selama 96 tahun. 96 tahun. Baik. Kemudian beliau wafat pada tahun 88 Hijrah di Madinah. Dan ketika itu usia beliau melebihi 100 tahun. Dan di samping itu juga beliaulah merupakan sahabat Nabi SAW yang terakhir wafat di Madinah. Yang Ini sebahagian riwayat ini yang dipetik daripada kitab Siyar A'lam An-Nubala. Baik, itu sedikit biografi ataupun manaqib, biografi tentang siapakah perawi hadis yang kita sebutkan nama dia. Gelaran dia Abul Abbas, nama dia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid bin Sa'labah bin Harisah bin Amir bin Al-Khazraj As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi SAW. Baik. Kemudian kita tengok pada matan hadis ataupun syarah hadis. Sahal bin Sa'ad berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah,
tunjukkan kepada aku suatu amalan, jika aku kerjakan amalan tersebut, nescaya Allah dan manusia akan mencintaiku. Hanya suatu amalan yang mana bila aku lakukan, nescaya Allah dan manusia, Allah dan sekalian manusia akan mencintaiku. Maka apa kata Nabi? Nabi sabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka kamu akan dicintai Allah, dan kamu zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, nescaya kamu akan dicintai oleh manusia. Apa makna zuhud yang disebutkan dalam hadis ini? Istilah ataupun perkataan yang rasanya tak asing daripada kita, yang selalu kita dengar, perkataan zuhud ni. Cuma kadang-kadang kalau disalah ertikan, salah diterjemahkan ataupun salah ditafsirkan, maka dia akan jadi kepada perkara yang lain. Zuhud ialah berpaling daripada sesuatu atau tidak menghendaki kepada sesuatu kerana tiada mutu atau nilainya. Ataupun kalau menurut syarak, zuhud ialah mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang diyakini halalnya. Mudah faham, ringkas cerita, mudah faham untuk kita tahu maksud ataupun faham maksud zuhud ini, berpada-pada dengan dunia. Zuhud berpada-pada ataupun bersederhana dengan dunia. Bukanlah bermaksud zuhud itu mesti pakai jubah, pakai serban besar bakul, janggut panjang, hidup miskin, jalan tunduk, warak, macam tu, ni orang zuhud. Bukan itu maksudnya. Zuhud bukan bermaksud kita tolak segala kemewahan dunia, segala kenikmatan dunia, itu bukan zuhud. Tak nak rumah besar, tak nak kereta besar. Ada kereta, ada rumah, pergi jual. Kononnya nak duduk kat masjid je. Duduk dekat masjid, iktikaf kat masjid 24 jam duduk kat masjid je. Kita bukan ahli sufah. Kita bukan macam Abu Hurairah. Zaman Nabi ada ahli sufah. Mereka memang dah kehidupan mereka begitu. Tetapi zaman kita adalah zaman kebendaan, zaman keperluan. Kita berhajat kepada dunia, kita berhajat kepada segala keperluan. Kita memerlukan dunia. Tetapi jangan sampai dunia itu yang sepatutnya hanya menjadi keperluan, tetapi telah bertukar menjadi kemahuan. Ambil dunia sekadar keperluan, bukan sebagai kemahuan. Kita kena faham betul. Kalau ikut kemahuan kita, kalau ikut selera kita, apa yang kita mahu, satu gunung emas tak cukup. Betul? Nabi sebut kalau diberikan kepada umat satu gunung emas, nescaya dia akan minta gunung yang kedua. Lepas tu dia bagi dua, minta yang ketiga. Manusia tak akan cukup, nafsu tak akan cukup. Kalau ikutkan kemahuan, semua benda kita tak. Jawatan, pangkat, harta benda, kedudukan, kemasyhuran, nama, glamour, macam-macam lah. Ikutkan kemahuan. Tetapi kalau ikutkan keperluan, maka inilah zuhud. Ambil dunia sekadar keperluan, itulah zuhud. Berpada-pada. Kalau memang dalam kehidupan kita, kita perlukan kenderaan yang sedia keadaan yang begini-begini. Kalau dari kalau kita ukur dengan kehidupan kita, okey, kita hanya sekadar perlu motosikal, motor lah. Kalau mungkin kampung kita jauh, time nak balik kampung, nak balik raya apa semua, kena merantau, sampai berkilo-kilometer, berpuluh-puluh ataupun beratus kilometer. Kita perlukan kenderaan yang mungkin yang lebih bagus, yang lebih tahan lama, yang boleh jadi kalau itu keperluan kita, maka tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah apabila kita salah faham tentang zuhud itu, bila kita tolak segala kemahuan, tolak segala keperluan. Kemahuan adalah keperluan. Abaikan, sehingga keluarga itu terabai, anak isteri kita terabai. Ini semua dunia. Ini dunia sementara. Padahal kita masih berhajat kepada dunia. Padahal kita masih memerlukan kepada dunia.
Jadi sebab itu kena faham. Bila kita mengaji, kita faham bahawa inilah sebenar maksud zuhud. Tetapi jangan sampai bila mana kita kata kita ni zuhud, jangan sampai kita menolak kebendaan, kita menolak segala apa yang Allah telah kurniakan kepada kita, berikan kepada kita. Harta yang kita ada, pemilikan yang kita ada tu bukan suatu kesalahan kepada kita. Tetapi bagaimana cara untuk kita menggunakannya dan bagaimana untuk kita menunaikan haknya. Senang satu lagi saya bagi definisi ataupun kefahaman tentang zuhud ini. Tanda orang itu zuhud apabila dia telah menunaikan hak kepada harta yang dimilikinya. Kalau dia seorang kaya, contohnya kalau dia seorang kaya, apa hak bagi seorang kaya yang mempunyai harta? Maka dikeluarkan zakat. Hak bagi harta tu dikeluarkan zakat, diinfak fi sabilillah, dia bersedekah. Ni Masjid An-Nur nak buat pembesaran, dimasuk dalam tabung pembinaan Masjid An-Nur, pembesaran Masjid An-Nur, dimasukkan. Ini hak dia. Hak dia sebagai seorang kaya, hak bagi harta dia. Ini dinamakan zuhud. Sahabat-sahabat Nabi pun kaya. Bukan kita sebut sahabat Nabi ni miskin, susah, hidup apa kedana, minta makan hari-hari dekat Nabi apa semua, tak. Sama juga kalau kita kata, orang kata Nabi ni hidup miskin, Nabi ni hidup miskin. Tidak. Walaupun dalam hadis, dalam sejarah, dalam sirah Nabi, Nabi pernah makan, Nabi tak pernah kenyang lebih daripada 3 hari. Nabi pernah ikat perut dengan batu. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah ikat perutnya dengan batu kerana tahan lapar. Sebab tak makan. Nabi pernah berpuasa, balik rumah tanya Aisyah, ada makan tak? Tak ada makan. Okey, kita berpuasa hari ni. Bukan kata Nabi hidup miskin, Nabi hidup susah, tak. Saat kewafatan Nabi SAW, sehari ataupun 2 hari sebelum Nabi menghembuskan nafas akhir, Nabi sempat lagi bersedekah infak. Kat tangan Nabi ada wang cash 7 dinar ke 10 dinar, saya lupa. Nabi sedekahkan. Nabi ada baju perang, Nabi ada perisai, Nabi ada pedang, Nabi sedekah bagi pada sahabat-sahabat. Nabi bagi. Ini menandakan Nabi ada harta. Nabi bukan miskin. Cuma Nabi tak perlukan dunia. Nabi tak nak sampai manusia ni ataupun umat dia beranggapan bahawa dunia ini menjadi satu kemestian ataupun keperluan, ataupun menjadi satu keperluan kepada manusia untuk memiliki segala kekayaan dunia. Nabi sedekahkan, Nabi bagi. Jadi so kita kena faham konsep tu. Sahabat-sahabat yang beramai yang kaya-kaya. Kita sebut Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Saya rasa saya dah cerita dah dekat sini tentang kekayaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai sekarang harta dia mengalir. Sampai sekarang tuan-tuan kalau pergi ke Saudi, pergi ke saya lupa, Bank Faisal ke bank apa, ada satu account bank, nama atas account bank atas penama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Duit sentiasa masuk, tak pernah keluar. Duitnya dalam akaun sentiasa masuk, tak pernah keluar. Punyalah banyak saham, kekayaan yang ada pada Uthman. Di Madinah ada satu hotel, saya lupa nama hotel, Ramadan ke apa, satu nama hotel tu. Tanah tu adalah tanah milik Uthman. So owner hotel tu Uthman. Owner hotel tu adalah Uthman. Segala hasil daripada pendapatan daripada hotel tu, tak tahu nak pergi ke mana dah. Masuklah simpan dalam akaun, simpan je. Tak tahu nak buat apa. Sebagainya dia dapat untuk buat rolling modal sebagainya, dan lebihnya adalah simpan dalam akaun. Sahabat kaya, sahabat-sahabat juga kaya, tapi mereka tak meletakkan kekayaan itu sebagai maksud hidup mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika mana dia menjadi khalifah, memerintah bumi Islam, 2/3 dunia tunduk di bawah pemerintahan Umar. Kerajaan Rom dan Parsi jatuh di bawah pemerintahan Sayyidina Umar. Bila delegasi-delegasi luar datang ke Madinah nak berjumpa dengan khalifah, nak berjumpa dengan Amirul Mukminin, mana istana khalifah, mana mahligai ataupun singgasana Umar radhiyallahu anhu? Tanya pada sahabat-sahabat, mereka kata tak ada. Tak pernah ada, tak pernah wujud satu rumah, satu mahligai, satu istana milik khalifah.
Maka mereka bertanya, mana Umar? Mana Amirul Mukminin? Tu yang tengah tidur bawah pokok tu. Umar tidur bawah pokok je. Sedangkan dia adalah Khalifatul Mukminin, Amirul Mukminin, memerintah 2/3 dunia. Sahabat Nabi SAW yang pertama buka kota Baitul Maqdis di Palestin. Ini sekarang tengah hangat cerita Palestin. Nanti saya cerita sikit lah. Semalam kita pergi demo solidariti di Masjid Negara. Alhamdulillah, sambutan yang sangat menggalakkan. Ramai turun. NGO, pemimpin-pemimpin parti-parti politik. Kali ni memang tak ada dah, semua datang. Tak ada yang merah, biru, hijau, semua ada. Bersatu atas satu nama, atas satu perjuangan ataupun satu semangat, memberikan sokongan ataupun solidariti kepada apa yang sedang berlaku di Palestin. Tuan-tuan pun tahu, kali ini kerana apa tuan-tuan? Yang sekarang yang berlaku, peperangan yang sedang berlaku sekarang di Palestin adalah satu benda yang mengejutkan dan yang tak pernah berlaku dalam sejarah. Yang tak pernah berlaku dalam sejarah peperangan di Palestin, di Gaza. Yang mana dalam masa 20 minit, mereka berjaya melepaskan roket-roket ke tanah haram Israel sebanyak 5,000 roket. Hebat. 5,000 roket mereka berjaya lepaskan, sasarkan ke tanah haram Israel dalam masa 20 minit. 5,000 roket. Sehingga orang panggil apa, Iron Dome ke apa, dia ada dipanggil insektor ke apa, yang nak hijack ataupun yang nak interrupt roket-roket tu tak dapat kesan. Kalau terlalu banyak dihujat dengan roket, terlalu banyak. Dan kenyataan demi kenyataan kalau kita baca dalam media lah, Amerika dia nak bawa lagi dah. Dia punya rakyat dia bawa keluar daripada Israel. Tengok dekat di airport Ben Gurion ke airport Israel, berobok-obok orang beli tiket nak lari daripada Israel. Takut sangat, mereka takut sangat sebab serangan kali ini serangan yang sangat hebat. Tapi balasan juga hebat lah. Dibalas balik oleh Israel juga, boleh kata hebat. Tapi mereka hanya berani serangan daripada udara sahaja. Mereka hanya berani serang daripada udara. Sedangkan tentera Mujahidin Palestin serang daripada setiap sudut. Mereka berjaya masuk melalui perairan laut Mediterranean, jaya masuk dan patah balik dengan selamat. Nak masuk ruang udara, mereka guna paragliding. Mereka tak ada roket, mereka tak ada jet berjuang macam kita tengok kan. Mereka ikut naik paragliding, turun masuk ke sempadan tanah haram. Macam-macam taktikal, kalau kita nak ceritakan macam-macam taktikal yang mereka gunakan secara mengejut. Bukan mengejut kita, mengejutkan musuh, mengejutkan Israel. Atau tuan boleh baca lah, saya tak nak cerita panjang waktu, sebab kita nak fokuskan hadis. Baik. Sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka juga zuhud. Kalau kita rujuk dalam hadis ini, mereka juga zuhud. Tetapi mereka zuhud walaupun sama ada mereka ini kaya ataupun yang miskin, tetapi mereka tetap mereka faham apakah yang Nabi maksudkan tentang zuhud itu. Mereka faham tentang apa yang Nabi maksudkan tentang zuhud. Jadi kita pun nak kena belajar, kita pun nak kena faham tentang zuhud itu. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man zahada fid dunya 'allamahu Allah Ta'ala bila ta'allumi wa hadahu bila hidayah wa ja'alahu basiran wa kashafa 'anhu al-'ama." Sesiapa yang zuhud pada dunia, niscaya Allah mengajarnya tanpa dipelajarinya dan diberikan hidayah tanpa memohon hidayah, dan dijadikan dia celik mata hati dan dikhasyafkan daripada buta. Maksudnya orang yang zuhud pada dunia ini, Allah beri banyak kelebihan. Allah beri ilmu kepada dia. Allah beri ilmu kepada dia tanpa dia susah payah untuk belajar. Ni ilmu laduni ni, orang sebut ilmu laduni ni. Ini petunjuk daripada Allah. Allah akan beri petunjuk hidayah kepadanya tanpa dia memohon hidayah.
Sebab tu zuhud ni satu benda yang payah. Kita sebut boleh sebut, kita sembang boleh sembang, sebut boleh sebut, tapi satu perkara yang amat payah. Sebab itulah Nabi kata, orang yang beramal dengan zuhud ini, dia akan mendapat cinta Allah dan dia akan mendapat cinta manusia. Bukan mudah untuk kita beramal dengan zuhud. Dengan segala benda pemilikan yang kita ada, segala kedudukan, jawatan, kemasyhuran, nama yang kita pegang, nama yang kita ada, tiba-tiba kita nak ubah perwatakan kita, cara perlakuan kita, cara kerja kita, percakapan kita sebagai seorang yang zuhud kepada dunia, itu sangat payah. Bukan nak kata suruh jadi miskin, suruh jadi warah, jalan tunduk, pakai jubah, tak. Orang tak pakai jubah pun dia boleh zuhud. Orang tak pakai serban pun dia boleh zuhud. Orang yang naik kereta mewah pun dia boleh zuhud. Orang yang ada kaya, ada rumah besar di istana ke apa, dia pun boleh zuhud. Cuma kena betul-betul faham bagaimana cara kita untuk kita letakkan zuhud itu dalam kehidupan. Baik. Kemudian zuhud terhadap perkara keduniaan, ini dibahagikan kepada 3 perkara. Kata pengarang, yang pertama, percaya kepada sesuatu yang ada pada Allah lebih daripada dia percaya kepada sesuatu yang ada pada dirinya. Dia yakin yang apa yang ada pada Allah. Andai kata suatu hari, bila mana dia dah hidup bergelumang dengan kesenangan dunia, kemewahan dunia, tiba-tiba takdir Allah tarik kesenangan tu. Tiba-tiba Allah tarik kesenangan dunia yang ada pada dia, kenikmatan dunia yang ada pada dia, ataupun kemewahan dunia yang ada pada dia, tetapi sedikit pun tidak memberi kesan kepada hati dia. Kerana dia yakin, dia percaya apa yang ada pada Allah, apa yang dimiliki oleh Allah itu lebih hebat daripada apa yang ada pada diri dia. Maka dia tidak akan berduka cita. Ini yang satu yang, tuan-tuan, dalam sejarah saya bawa satu cerita. Kalau tuan-tuan pernah dengar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda, sahabat Nabi, seorang pemuda. Ketika mana di Mekah, sebelum dia masuk Islam, dia ni orang kaya, keluarga hartawan. Maaf kalau saya gunakan istilah anak datin lah, anak datuk datin lah. Sebab mak dia ni memang glamour, mak dia ni memang masyhur di Mekah, orang besar. Jadi bila mana dia masuk Islam, dia ikut Nabi masuk Islam, ditarik nikmat dia, kesenangan hidup dia satu persatu oleh mak dia. Mak dia kurung di kat rumah. Padahal sebelum di Islam dia adalah seorang pemuda yang sangat kacak, handsome, paling bergaya dan paling wangi. Ada orang mengatakan Mus'ab bin Umair kalau di jalan dekat Mekah, pagi di jalan baju lain, petang di jalan baju lain. Pagi baju dia warna bau minyak wangi lain, petang minyak wangi yang lain. Macam tu. Nak kata kaya tak kaya dia, mewah tak mewah hidup dia sebelum Islam. Mus'ab bin Umair hidup dia mewah. Tapi apabila Allah beri hidayah kepada dia, dia masuk Islam, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu persatu nikmat Allah tarik. Kita azan dulu
Baik, kita sambung sikit. Mana tadi? Mus'ab. Baik. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, yang mana diuji apabila dia masuk Islam, keluarganya ataupun ibunya tarik segala kenikmatan ataupun kesenangan, kemewahan yang ada pada Mus'ab. Kemudian dikurung Mus'ab, sehinggalah satu ketika Mus'ab berjaya melarikan diri dan Nabi suruh Mus'ab berhijrah ke Madinah. Sebab tu Mus'ab antara sahabat Nabi yang awal mula-mula sampai di Madinah, berhijrah ke Madinah. Baik, ringkas cerita Mus'ab ini, bila mana satu ketika Nabi SAW duduk dalam Masjid Nabawi, Nabi duduk dalam Masjid Nabawi, Nabi sedang mengajar kepada sahabat-sahabat, tiba-tiba Mus'ab masuk. Nabi tengah mengajar, dia ada kuliah macam ni, Nabi tengah mengajar, tiba-tiba Mus'ab masuk Masjid Nabawi. Nabi tengok Mus'ab, Nabi terus menangis. Nabi tengok Mus'ab, Nabi terus menangis. Sahabat-sahabat bertanya, antara yang Abu Hurairah ada di situ, tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis bila kamu melihat Mus'ab masuk ke dalam masjid? Maka kata Nabi, aku teringat ketika mana di Mekah dulu Mus'ab seorang yang sangat tampan, sangat kacak, sangat bergaya, dengan pakaiannya, dan diterkenal. Mus'ab ni seorang yang handsome dan diterkenal dengan dia punya fashion dia, seorang yang berfashion di Mekah. Tetapi apabila dia ikut Islam, dia ikut Nabi, dia masuk Islam, maka 360 darjah berubah kepada kehidupan Mus'ab. Menyebabkan bila Nabi tengok, Nabi terkenangkan peristiwa ketika mana Mus'ab di Mekah. Bila Mus'ab masuk, Nabi tengok atas bawah Mus'ab dengan pakaian compang-camping, bertampal-tampal sini. Ada yang kata tak lebih daripada 80 lubang ataupun tampalan yang ada pada baju Mus'ab, yang lusuh dan sebagainya. Nabi tengok, Nabi sedih dengan Mus'ab. Nabi teringat kesenangan yang dia ada dimiliki dulu. Tapi kerana dipilih Islam, maka inilah akibat, inilah yang dia dapat. Tetapi redha Allah sebenarnya yang Allah berikan kepada Mus'ab bin Umair. Dan akhirnya bila mana kewafatan Mus'ab, Mus'ab digugur syahid dalam medan Uhud. Mus'ab digugur syahid dalam medan Uhud. Tangannya dipotong, kaki ketika mana dipegang bendera ataupun dipegang panji tentera muslimin. Dia dibunuh dalam perang Uhud. Saat di mana dikumpulkan jenazah-jenazah para syuhada Uhud, termasuklah Mus'ab bin Umair, bila mana nak dikebumikan, bila nak ditutupkan jenazah itu, tak cukup kain, kata. Tak cukup kain nak tutup. Bila tarik kepala, tarik ke kepala, kaki terdedah. Tarik kaki, nak tutup kaki, kepala terdedah. Nabi datang, Nabi tengok Mus'ab, Nabi menangis. Nabi cerita benda yang sama juga, peristiwa yang diingat. Dan Nabi kata, kamu ambillah daun-daun kering, tutuplah kaki, kain itu tutup kepala Mus'ab, dan kakinya itu tutuplah dengan daun-daun kering. Walhal kata Nabi, ketika mana dia ada di Mekah, setiap hari tak tahu berapa helai dia tukar baju, punyalah banyak pakaian dia. Tetapi bila mana dia meninggal dunia, sampai tak cukup pakaian, sampai tak cukup kain untuk menutupi jenazah Mus'ab bin Umair. Ini pengorbanan sahabat. Bila mana mereka tolak dunia, mereka bukan jadikan dunia sebagai maksud hidup mereka, keperluan mereka, tetapi mereka pilih Islam. Inilah kejayaan yang kejayaan yang hakiki. Sebab tu kita sebutkan tadi, zuhud bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan. Tapi kita belajar untuk faham zuhud itu bagaimana, seperti mana yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Moga-moga kita dapat ikut sedikit demi sedikit. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, maksud zuhud kepada dunia ialah gemar mendapat ganjaran daripada kesusahan dunia. Gemar mendapat ganjaran daripada kesusahan dunia kerana kehilangan harta benda, ahli keluarga atau lain-lain, lebih daripada kegemaran mendapat kesukaan pada ketika tiada kesusahan tersebut. Sesiapa yang zuhud pada dunia, mudahlah baginya segala kesusahan yang menimpa ke atasnya. Maknanya tidak biasa. Hidup susah ke hidup senang ke, dia tidak menjadi masalah bagi dia. Kalaulah dia ditimpa hidup susah, maka dia akan redha Allah, ini takdir Allah. Walaupun sebelum ini dia dah pernah hidup senang, hidup mewah, senang lenang dan sebagainya, tapi bila mana Allah takdirkan berubah kehidupan dia,
maka dia redha pada Allah. Baik. Kemudian perasaan dan sikap seorang itu sama sahaja ketika dia dipuji dan ketika mana dia dikeji atau dicela kerana kebenaran yang dilakukannya. Orang yang membesarkan kemegahan dunia akan memilih pujian daripada celaan. Orang ini selalu meninggalkan kebenaran yang tidak disukainya tidak disukai orang kerana mengharapkan orang tidak mencelanya. Dia tidak menjadi masalah hidup dipuji ataupun dikeji dan sebagainya. Maka dia tidak akan rasa tinggi apabila dipuji dan tidak boleh dia merasa dihina apabila dia dikeji. Ini benda disebutkan sebagai zuhud. Banyak lagi tuan-tuan maksud-maksud lain antara yang kita boleh ambil maksud yang telah disebutkan oleh para ulama ataupun sahabat-sahabat Nabi tentang apa makna zuhud. Antaranya kata Ali radhiyallahu anhu, zuhud itu jangan terlalu gembira apabila memperolehi keuntungan ataupun kenikmatan dunia, dan jangan terlalu bersedih apabila memperolehi kerugian. Menang pun kita kena zuhud, senang pun kena zuhud, susah pun kena rasa zuhud. Sebab tu dalam hadis lain Nabi SAW sebut beruntungnya orang-orang mukmin itu kerana apabila diberi kesenangan dia bersyukur, dan apabila diberi kesusahan dia bersabar. Hanya orang mukmin Nabi kata dia beruntung kalau mana dia ditimpa kesenangan, diberikan nikmat kesenangan, dia bersyukur pada Allah. Tetapi apabila diuji dengan kesusahan, maka dia bersabar dengan Allah. Bila bersabar itu, maka kedua ini Allah akan bagi ganjaran syurga. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, kepada kehidupan dia, Allah akan bagi syurga. La in syakartum la azidannakum. Allah ketambah lagi. Dia bersyukur, Allah tambah lagi. Tapi orang yang tidak bersyukur ini, inna azabi lasyadid. Orang yang tak gerti bersyukurnya, Allah ancam pula dengan azab yang pedih. Tapi apabila diuji dengan kesabaran dan diuji dengan kesusahan, maka disabar. Diuji dengan kepayahan, disabar. Diuji dengan kekalahan, disabar. Seperti mana kita tengok yang berlaku di Palestin, kita dah ceritakan tadi kan. Tentang Palestin, tuan boleh baca lah sejarah yang panjang. Kalau nak diulas tentang isu Palestin, isu Gaza ni memang panjang tak habis tuan. Perang demi perang, perang demi perang. Orang kata kenapalah ada orang kata kenapalah Allah Subhanahu Wa Taala tak takdirkan hancurkan saja tanah haram Israel, bom saja tanah haram Israel, lenyapkan saja 6 juta, 7 juta penduduk Israel tu, penduduk tanah haram Israel Yahudi tu, Allah boleh lenyapkan saja. Allah boleh buat. Takdir Allah, Allah boleh buat. Orang tanya kenapa Allah tak buat begitu. Sebenarnya inilah aturan. Inilah aturan yang Allah telah tetapkan kepada kita, untuk kita lah merasa perjuangan tu. Untuk kita merasa perjuangan tu. Untuk kita mengambil iktibar apa yang sedang berlaku, apa yang pernah berlaku, apa yang akan datang, yang akan berlaku kepada kita. Kenapa mereka nak sangat tanah Palestin tu? Kenapa mereka nak sangat Baitul Maqdis tu? Tuan-tuan boleh carilah cerita. Panjang kalau kita sebut. Baik. Kemudian kata Az-Zuhri, ketika ditanya tentang zuhud, beliau menjawab, zuhud ialah mereka yang tidak hilang kesabarannya ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang halal, yang tidak menghalanginya untuk dia bersyukur. Kata Imam An-Nawawi pula, zuhud ialah meninggalkan urusan dunia yang tidak diperlukan. Meninggalkan apa-apa urusan dunia yang tidak diperlukan, sekalipun perkara itu halal baginya atau cukup bagi dirinya, ataupun sekadar perkara yang perlu sahaja. Yang terakhir kata Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud ini ada 3 perkara. Pertama, meninggalkan perkara yang haram. Ini adalah sebaik-baik zuhud bagi orang awam. Yang kedua, meninggalkan berlebihan daripada perkara-perkara yang halal, walaupun halal. Kita sebutkan tadi, walaupun halal, cuma diambil atas keperluan sahaja, bukan ambil ikut kemahuan. Ini adalah sebegini adalah zuhud bagi orang-orang yang khawas, orang-orang alim. Kalau kita faham tentang zuhud, maka kita akan berpada-pada. Yang kita sebutkan awal tadi, zuhud adalah berpada-pada, bersedia hadir dengan dunia.
kita akan ambil sekadar keperluan sahaja, bukan ikut kemahuan diri kita. Dan yang terakhir, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri kita daripada mengingati Allah. Ini adalah zuhud orang arifin, iaitu orang-orang yang benar-benar memahami ajaran Islam dengan sempurna. Kalau dia faham betul-betul maksud zuhud, maka orang ini dia akan lebih menyibukkan diri dia untuk mengingati Allah. Tinggalkan perkara yang sia-sia, tinggalkan perkara yang membuang masa, yang Nabi sebut dalam hadis, kita baca dah hadis 40 yang Nabi kata, min husnul Islam al-mar'u tarkuhu ma la yani, min husnul Islam al-mar'i tarkuhu ma la yani. Daripada sebaik-baik, semolek-moleknya Islam itu, seorang Islam itu apabila dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak mendatangkan faedah baginya, yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Itulah maksud zuhud. Benda yang tak mendatangkan faedah, benda yang tidak mendatangkan manfaat bagi dia, tak payah nak sibuk-sibuk. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup kita nak berzuhud dengan kehidupan dunia kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan kita sama-samalah ambil pengajaran ataupun pedoman daripada hadis yang kita bacakan ini tentang iktibar ataupun pandangan ganjaran berkaitan dengan zuhud dan balasan yang Nabi sebut dalam hadis ini. Orang yang zuhud ini, orang yang beramal dengan zuhud akan memperolehi cinta Allah dan juga akan mendapat cinta kepada manusia. Dua benda yang sangat sukar untuk diperolehi dalam satu masa yang sama. Allah cinta pada dia, manusia pun cinta pada dia, manusia pun suka pada dia. Ini pada seorang yang beramal dengan zuhud. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita dapat amal insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.